Akhir-akhir ni dah menjadi satu trend pengajian jarak jauh secara part-time. Kita tidak mahu keluar dari mulut mereka tak berhenti. Segala usaha kita akan pastikan mereka meneruskan pengajian, tetapi kita mengambil masa yang lebih lama. Pada saya bekerja memanglah agak susah sikit, tapi pada saya lah time management tu, pengurusan masa tu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton GPS Bestari, Bual Bestari. Pada minggu ini insyaAllah kita akan berborak-borak, berbincang mengenai PJJ, pengajian jarak jauh. Dan PJJ ni ada dua. Satunya adalah secara full time atau sepenuh masa. Satu lagi adalah secara part time. Okay. Dan sekarang telah menjadi satu trend pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan yang full time bertukar menjadi part-time. Okey, kita nak tahu kenapa akhir-akhir ni dah menjadi satu trend pengajian jarak jauh secara part-time. Apa cerita ni? Okey. Baiklah, untuk itu kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Institute of Continuing Education and Professional Studies, ISEPS, Profesor Dr. Azizul Halim Yahya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, saudara Adi. Alhamdulillah. Apa khabar, Prof? Sihat, Prof? Alhamdulillah, setakat okey. Okey, insyaAllah semua dilindungi semua daripada COVID dan sebagainya, insyaAllah. Baik, kita juga bersama dengan seorang pelajar jarak jauh, seorang pelajar PJJ, Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran, Nurul Izzah Azirah Sanib. Assalamualaikum, Izzah. Waalaikumsalam. Ya, anda adalah wakil daripada individu yang PJJ, pelajar PJJ. Banyak benda kita nak bincangkan lepas ni, insyaAllah. Sebelum tu kita nak bersama dengan Prof. Azizul dulu. Ya, Prof. Sekarang ni seperti saya kata tadi, banyak yang dah bertukar mood daripada pembelajaran secara full time atau sepenuh masa kepada pengajian separuh masa. Jadi kenapa ramai yang tukar kepada part time ni, Prof? Ya, terima kasih saudara Adi. Saya melihat sejak kebelakangan ini sememangnya terdapat satu trend di mana pelajar-pelajar full time dia switch tukar kepada mode EPJJ ini. Saya dapati antara sebab terutama bila berdepan dengan COVID-19 MCO ini, ramai yang kelihatan terjejas, disebabkan pergerakan untuk ke kuliah itu tidak seperti biasa lagi. Jadi mereka telah mengambil keputusan untuk memilih secara bentuk EPJJ di mana mereka boleh meneruskan pengajiannya seperti biasa. Selain daripada itu, EPJJ ni mereka lihat bahawa salah satu laluan alternatif untuk membantu mereka untuk mendapatkan sumber kewangan, iaitu mereka boleh bekerja dan sambil belajar. Ini antara satu sebab utama lah yang saya lihat waktu terutama masa zaman COVID-19 ni. Dan kemudian satu lagi, sebab generasi muda pada hari ini memangnya mereka ni teknologi savvy. Di mana mereka melihat bahawa mereka boleh belajar di mana-mana saja. Di mana-mana, bila-bila masa, dan tak kira di mana tempat pun mereka boleh belajar. Dahulu saya melihat bahawa pergi ke universiti secara sepenuh masa ni sebagai satu kebanggaan untuk berada. Tetapi disebabkan kedudukan semasa ini, itu sudah lagi tidak menjadi begitu keutamaan. Yang penting mereka boleh meneruskan pengajian mereka dan mendapat ijazah sama seperti kualitinya dengan cara yang biasa ini. Secara full time. Ya, sekali. Jadi Prof rasa trend tukar kepada part time ni trend yang positif ke negatif? Yang positif lah, Prof. Saya melihat bahawa ini satu trend yang positif disebabkan di mana pelajar-pelajar hari ini sudah dapat menentukan hala tuju masa depan mereka. Bukan lagi katakan untuk terikut-ikut. Mereka tahu apa yang mereka nakkan. Itu menunjukkan kematangan mereka telah sampai satu tahap yang saya rasa amat relevan dan penting untuk negara kita lah. Ya, itu tu salah satu. Jadi Prof, sebenarnya semua IPT membenarkan ke pengajian secara part-time atau ada setengahnya yang boleh atau ada yang tak boleh? Okey, saya boleh bercakap bagi pihak UiTM di mana pihak UiTM kita sememangnya memberi ruang laluan dan membenarkan. Tetapi mereka kena memenuhi beberapa syarat utama lah untuk menukar mod.
Tetapi bagi untuk IPT yang lain, tidak semua IPT menawarkan program dalam mod yang sebegini. Jadi saya macam saya sebut tadi, saya tak boleh cakap bagi pihak universiti yang lain. Mungkin mereka ada cara kaedah-kaedah mereka lah untuk menguruskan segala urusan pengambilan pelajar-pelajar secara talian ini. Ya. Baik Prof, okey, saya nak tanya pula pada Nurizah. Nak bagi Nurul ke nak bagi Izzah? Izzah pun boleh. Izzah, okey, Izzah. Okey. Izzah, kenapa tukar daripada full time jadi part time? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya punya faktor utama lah saya nak tukar pengajian saya kepada part time ni sebab saya dapat tawaran bekerja. Di mana pada tahun 2016 tu suami saya baru je dia buka perniagaan dia. Jadi dia offer lah saya, dia kata nak tak kerja dengan dia. Jadi rasa rugilah kalau kita tak lepaskan kan. Tapi sambil tu saya nak juga belajar lah kan. Jadi saya ambil inisiatif untuk tukar saja mood pengajian saya daripada sepenuh masa kepada separuh masa lah, di mana sambil saya mengumpul pengalaman bekerja, saya pun dapat jugalah belajar, menimba ilmu juga macam tu. Ya. Jadi Izzah, bila dah tukar daripada full time ke part time ni, masa tu bertambah. Izzah start dulu belajar tahun berapa? Saya sepatutnya pada tahun 2016 tu dan saya dah start belajar. Sepatutnya berapa tahun? Kalau full time? Saya punya kos ni 2 tahun setengah. Kiranya 2016 dan sepatutnya akan tamat pada pertengahan 2019 lah. Tapi bila saya dah masuk ke dah tukar mood pengajian ni, dah tukar mood belajar sambil bekerja ni, dia drag lah jadi sampai 4 ke 5 tahun macam tu. Kiranya sepatutnya saya 5 sem saja. 5 semester saja. Jadi dia drag jadi sampai 10 semester macam tu. Jadi sekarang bila grad? InsyaAllah tahun depan last lah, insyaAllah kalau tak ada apa-apa lah. Okey. Jadi Izzah, mana lagi senang lah? Mana boleh mencabar? Part time ke full time? Sebenarnya kalau ikutkan kita nak bandingkan kan, pada saya full time lah. Sebab full time lagi mencabar. 24 jam. Kita kelas, kita lepas tu habis kelas pula kita pergi group discussion ke, memang kita waktu kita tu memang pack lah, memang tak ada nak relax ke, penuh dengan tutorial ke, assessment. Tapi kalau part time ni belajar sambil bekerja ni memanglah kita kerja, tapi waktu kuliah tu kita macam santai sikit, kita tak adalah hari-hari kita kelas kan, hujung minggu saja. Jadi kita sedikit santai, macam tu lah, sangat fleksibel lah, memang seronok lah belajar sambil bekerja ni. Walaupun masa tu lagi panjang, tempoh tu lagi lama, tapi lebih relax lah. Lebih relax. Taklah stres nak kejar kan, nak kejar-kejar. Betul. Baik Prof, tadi kita dah cakap, sekiranya kalau tukar daripada part time, full time ke part time, tempoh masa tu bertambah. Jadi kos pengajian bertambah tak, Prof? Ya, pastinya kosnya bertambah. Pastinya kosnya bertambah adalah antara sebab pengajian mengikut secara sepenuh masa ini. Semua program itu kalau katakan di UiTM adanya subsidized dari segi yuran pengajian tersebut. Tetapi bagi untuk pihak EPJJ ataupun separuh masa ataupun menerusi jarak jauh ini, kos untuk melaksanakan operasi ini adalah lebih mahal. So jadi kos itu sememangnya lebih tinggi daripada yang sepenuh masa lah. Tapi pulangan dia itu di mana pelajar-pelajar ini boleh bekerja dan mendapatkan pengalaman, itu paling penting saya lihat, dan juga mendapat gaji, mendapat gaji. So jadi di situlah dia punya benefitnya itu. So kebanyakan pelajar ini mereka masih mampu untuk membayar. Dan kita pun di UiTM ini menerusi ASEP pun kita sentiasa bersedia untuk memberi bantuan bagi mana-mana pelajar yang kurang berkemampuan. Contohnya kita ada program beasiswa muasadah contohnya. Tidak perlu membayar yuran, hanya pelajar-pelajar yang terpilih sajalah.
Tapi seperti apa yang saudara Adi sebut tadi, memang kosnya adalah lebih tinggi. So jadi kosnya, contohnya lah kita ambil kos contoh seperti perkaunan lah. Perkaunan ijazah sarjana muda perkaunan. Kalau kita buat full time contohnya, yang penuh dengan subsidi, kosnya adalah RM5,008 kosnya. Ya. Untuk tempoh pengajian untuk 133 jam kredit tersebut. Tetapi untuk separuh masa, kosnya tinggi, iaitu sebanyak RM17,000 kosnya. Hanya itulah pulangan dia tu, macam saya sebutkan tadi, mereka active working, menerima pengalaman yang memang bernilai tinggi, dan seterusnya mereka sudah berada di pasaran kerja. So tamat saja mungkin mereka dah naik pangkat dah. Ya. Prof, biasanya mereka ni biasanya yang PJJ secara full time atau part time biasanya self sponsored ataupun ada beasiswa. Kalau ada beasiswa, kalau nak ditukar tu ada problem tak? Okey, kalau untuk EPJJ ni semua pelajar adalah self sponsored, hanya jikalau ISEP memberikan bantuan kewangan ataupun menerusi program muasadah ini. Kalau katakan kerajaan selalunya tidak memberi beasiswa ataupun derma siswa kepada pelajar yang menerusi mod EPJJ ini. Ya, tapi yalah mereka sudah bersiap sedia untuk memikirkan implikasi dan kesannya itu. Dan alhamdulillah, macam saya kata tadi, pelajar-pelajar yang mengambil EPJJ ni, mereka ni kebanyakan pelajar yang tahu apa yang mereka nak lakukan. Mereka merancang dahulu. So jadi alhamdulillah saya dapati hanya kalau ada masalah pun hanya 5% sajalah yang ada masalah. Yang lain semuanya insya-Allah alhamdulillah okey semuanya. Dari segi sijil pula, sijil tu sama ke? Dia punya sama, sijil sama. Tak kurang dan tak lebih. Tidak ada perbezaan, contohnya di CHOPS itu pelajar sepenuh masa, pelajar EPJJ part time, tidak ada. Dari segi kualiti pula Prof, sebenarnya mana lagi bagus sebenarnya, secara full time ke atau secara part time kualiti kepada pelajar itu sendiri? Okey, dia ada plus minus di sini lah. Saya lihat kalau katakan sepenuh masa, satunya pelajar akan dapat merasa kehidupan sebagai student pelajar di kampus. Di mana mereka akan berjumpa ramai kawan-kawan dan pelbagai aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan sebab mereka akan berjumpa setiap hari. Dia boleh makan bersama dan sebagainya. So, itu dari segi corak kehidupan. Tetapi kalau bentuk EPJJ ni tidak keseluruhannya, tetapi apabila katakan yang kita lakukan pertemuan 7 minggu tersebut di dalam keperluan kuliah yang selama 14 minggu, kehidupannya sama juga. Aktiviti-aktiviti, social aktiviti untuk NGO ataupun sukarelawan memang berlaku di antara pelajar EPJJ. Okey, dari segi kualiti contohnya. Dari segi kualiti, sekarang ini kalau katakan memerlukan makmal lab, mereka akan berada di makmal lab dalam masa proses 7 minggu tersebut. Basically sama saja sebenarnya, tidak ada bezanya. Saya lihatlah malah kadang-kadang pelajar ini tadi marah pula nanti pelajar full time kematangan mereka tu keseluruhannya sememangnya nampak hebatlah. Mereka tahu asam garam hidup ini, penak jerih hidup ni mereka lebih mengetahui, mengalaminya dahulu. So mereka dah dalam pekerjaan, dalam the real world kan. Betul. Dan belajar dalam perkara ni ada pengalaman. Di luar. Tapi kualiti sama aja. Bergantung pada individu juga lah, Prof. Baik, Izzah boleh kongsikan tak kepada penonton bagaimana sebenarnya proses Izzah tukar kos daripada full time ke part time tu? Okey, masa saya nak tukar mod pengajian tu, mula-mula langkah pertama saya pergi ke saya punya fakulti lah.
Pergi fakulti, inform dengan pihak fakulti lah yang saya nak tukar mood pengajian tu. Okey, lepas tu pihak fakulti akan arrangekan satu sesi kaunseling lah untuk saya, di mana dekat sesi kaunseling tu kita akan consult, kita akan discuss. Dia tanyalah jika ada masalah ke, apa yang menyebabkan tak boleh nak further study dengan dalam mood pengajian full time ni lah kan. Lepas tu bila kita dah consult, bila kita dah discuss, bila pihak fakulti dah tahu macam tak ada masalah dengan ni lah alasan saya tu kan. Okey, pihak fakulti akan minta saya untuk isi borang permohonan pertukaran mood daripada full time kepada ni lah PJJ. Tak silap saya, lepas saya submit saya punya borang permohonan tu, pihak fakulti dalam masa 2 ke 3 minggu macam gitu, dia akan bagi feedback balik lah sama ada permohonan saya tu diluluskan ke ataupun tidak, macam tu. Jadi Izzah, secara jujur lah kan, susah nak membahagikan masa. Sebab kita tahu kita bekerja pun kita penat sebenarnya. Tapi lepas tu nak belajar lagi. Okey, dia macam ni tau. Bila kita pandai manage kita punya masa tu, tak sesukar mana pun. Sebab kita punya kelas waktu kuliah kita hanya hari Sabtu. Kalau kos saya kuliah pada hari Sabtu saja, dari pagi tu sampai ke petang. Jadi kita punya waktu kerja kita weekday kan, Isnin sampai Jumaat. Jadi memang tak mengganggu langsung saya punya waktu kerja. Jadi hari Ahad tu pun kita free. Bila kita pensyarah bagi kita kerja, cepat-cepatlah kita buat hari Ahad tu. Lepas tu bila weekday pula, belah malam tu kita free kan. Belah malam tu pun kita boleh lah juga macam kalau ada kerja ke apa ke, boleh settlekan belah malam ni waktu kerja tu. Memang tak ganggu macam tu. Ya. Jadi Prof, nak tanyalah Prof, macam mana kita nak pastikan yang pelajar tu bijak mengurus masa? Contoh dia macam Izzah kata tadi, dia boleh membahagikan masa antara pekerjaan dan pelajaran. Jadi macam pandangan Prof lah, kebanyakannya mampu tak membagikan masa dengan bijak? Menerusi pengalaman kami lah di ISAP ini, alhamdulillah kebanyakan pelajar ini mampu untuk menguruskan masa mereka disebabkan kaedah yang kita laksanakan adalah berstruktur. Ya, berstruktur maksudnya sebelum COVID dahulu, macam Saudara Nur Izzah sebutkan tadi, kita 7 minggu pertemuan bersemuka dan 7 minggu bertalian. Contohnya sebegitu. So, jadi apabila masa bertalian itu, pelajar-pelajar ni dia kena hadiri kuliah tersebut dan juga kena menyiapkan assignment yang diperlukan. Sama juga seperti bersemuka. Jadi kalau mereka lebih dikata lebih mudah disebabkan mereka tidak perlu bergerak ke sana ke sini contohnya. Dan mereka perlukan hanyalah laptop komputer saja. Pada mana saja mereka boleh belajar. Ada internet, laptop jalan. Internet dan laptop contohnya. Dan tidak ada alasan untuk traffic jam lah, bas tertinggal, hujan, ribut, tak ada. Ya? Jadi mana-mana saja mereka boleh. Itu yang kelebihannya. Jadi mengurus masa, saya lihat masalah, kalau ada masalah pun dia sama juga dengan pelajar full time juga. Sama ada nak belajar ataupun tidak mau belajar, itu je. Apa yang mereka ingin belajar, dia akan dapat atasi masalah. Satu lagi yang saya ingin kongsikan pada saudara Adi, iaitu bahawa contohnya pelajar-pelajar ini yang tukar mood dia ini, rata-rata nampak uptrend sekarang waktu masa MCO ini disebabkan apabila 18 Mac dulu, apabila mulanya MCO kita, semua menggerakkan kita terjejas ataupun terbantut, terhad katakan pada waktu itu, di mana semua pelajar melaksanakan pengajian menerusi talian. Pensyarah pun masuk talian. Dan sekarang ini dah hampir 2 tahun. Dan kemudian mereka dapati, okeylah, tak ada masalah. Kan kita belajar sama saja. Malah lebih seronok, lebih mudah, lebih fleksibel. So dia katakan dia nak buat apa pun dia boleh buat di waktu masa dia belajar tersebut. Mana-mana pun boleh Ya, jadi apabila mereka untuk pulang ke kuliah itu semula, muka mereka akan takut, dia akan terfikir, ini pada bulan 10 ni kita akan tengok nanti macam mana. Kan? Kita akan tengok macam mana. So jadi kita bimbang juga kalau ada yang tak nak pulang. Tak nak maksudnya tak nak pergi ke kampus. Ini dah selesa. Dah biasa dengan cara online. Tapi Prof, ada tak yang kita mungkin ada setengah kos yang lebih baik diambil secara full time oleh kerana ada banyak perkara yang perlu
mungkin nature of the course yang memerlukan dia secara full time. Ada tak course? Betul, ada. Contohnya program-program yang memerlukan penekanan amali yang begitu diutamakan lah. Macam contohnya program seperti engineering, kejuruteraan, perubatan, pergigian, contohnya lah. Itu sebenarnya bukan tak boleh untuk di EPJJ kan. Sekarang ni ISAP sedang menyediakan satu platform menggunakan teknologi terkini. Jikalau MCO ini berpanjangan, manalah tahu, harap tak ada, semua dah mesti kat semua. Maksudnya we are ready. We are ready menggunakan augmented reality dan sebagai apa sahaja teknologi yang ada lah. So jadi bagi program seperti macam Saudara Nur Izzah Sains Polisi Pentadbiran contohnya, memang tidak masalah untuk di-PJJ-kan seperti pengurusan perniagaan, perakaunan, komunikasi, itu semuanya tidak menjadi halangan masalah. Ya, gitulah. Dan lain-lain kos, lain-lain cara dan lain keperluan. Dan insyaAllah. Bagi Izzah tak ada masalah kalau secara full time online pun? Tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Dia lagi lagi mudah, lagi tak payah kita nak bergerak ke kampus yang kat rumah kan. Macam tu memang mudah, tak ada masalah. Yelah. Jadi Izzah, ada tak Yelah, ada tak kawan-kawan yang mungkin daripada full time kepada part time, kepada no time terus, tak habis belajar terus kerana sibuk bekerja ataupun kerja itu mengganggu. Ada juga kawan saya seorang, dia bagi tahulah dia macam dah tak larat, dia kata tak nak quit lah, dia kata macam gitu. Kita cakap dekat dia, kenalah kuat sikit semangat kan. Memanglah belajar PJJ, belajar sambil bekerja memanglah agak susah sikit, tapi pada saya lah time management tu, pengurusan masa tu sangat penting. Kalau kita ada sikap bertangguh-tangguh, berlengah-lengah, tu yang kita jadi rasa tertekan. Dengan tugasan kat pejabat lagi, tugasan kerja lagi, dengan kuliah lagi, dengan tugasan pengajian lagi, kita memang dah tak rasa kita nak boleh mampu buat lah, tak mampu nak siapkan dah kan. Tu yang kita rasa tertekan, rasa terbeban, tu yang kita rasa kita nak berhenti belajar tu lagi bagus. Tapi sebenarnya tu lah, kalau boleh janganlah bertangguh-tangguh tu memang kalau boleh terus dapat kerja terus macam tu. Jadi Prof, banyak tak kes yang akhirnya bermula full time, part time, akhirnya berhenti, Prof? Kesnya ada, tetapi tidaklah begitu banyak. Kebanyakan yang berhenti itu kadang-kala terdapat masalah peribadi, terutama kadang-kala masalah kewangan contohnya. Tetapi macam kita di ISAP ini, kita memahami dan kita membantu untuk katakan mereka tidak mampu, kita akan cuba bagi apa saja bantuan mengikut apa yang telah diperuntukkan pada kita lah. Dan seperti full time juga, masalah-masalah yang dihadapi, kadang-kadang masalah peribadi yang dihadapinya, tekanan-tekanan tertentu, dan tekanan waktu masa MCO ni pun memang begitu ketara, adanya contoh kehilangan kerja, jadi nak meneruskan pekerjaan tak boleh kan, tak boleh. So tapi macam kita akan bagi ruang, contohnya kita berikan cuti khas, kita akan penangguhan bayar yuran, dan kita tidak, last resort kita adalah supaya mereka jangan berhenti. Kita tidak mahu keluar dari mulut mereka nak berhenti. Segala usaha kita akan pastikan mereka meneruskan pekerjaan, tetapi mungkin mengambil masa yang lebih lama. So jadi itulah usaha kita lah. Yang mana boleh kita bantu tu, kita bantu. Ya, betul. Yalah, masa dia besar dan banyak tu mungkin ada seorang dua ataupun segelintir yang ada lah, Prof. Lagi Izzah, mungkin apa nasihat Izzah kepada mereka, mungkin kawan-kawan yang nak tengah plan nak tukar jadi part time juga. Mungkin apa nasihat ataupun tips lah dia bagi pada kawan-kawan tu. Pada sesiapa yang nak belajar sambil bekerja ni, nak ambil tukar mood pengajian, kena disiplin dalam pengurusan masa, lepas tu serta memberikan komitmen yang tinggi dalam pengajian tu sangat penting lah.
Lepas tu lagi satu semangat kena kuat, jiwa kena kuat. Tak boleh mudah mengalah, tak boleh mudah putus asa. Memang kalau nak dikatakan kita buat dua benda dalam satu masa kan, belajar lagi dengan bekerja lagi. Lepas tu kalau ada yang dah berkeluarga dengan keluarga lagi, memang rasa susah, memang rasa payah. Tapi itulah tak boleh mengalah lah, kena terus kena kuat lah untuk habiskan pengajian tu. Ingat kita punya fokus apa, ingat kenapa kita belajar. Itulah saya punya tips lah, kena kuat semangat. Kuat semangat. Sebelum saya terlupa tanya, sebenarnya tugasan atau assignment part time banyak ke atau full time banyak? Ke sama je? Kalau pada saya lah, kalau saya buat perbandingan macam tu, full time lagi banyak, sangat banyak full time. Lagi banyak full time. Tapi bezanya dekat full time, kita bila-bila masa kita boleh pergi jumpa lecturer, jumpa pensyarah kan. Tapi masih ada macam tu. Tak ada terlalu berkurang, tapi nak dibandingkan dengan full time tu lagi banyak full time lah macam gitu. Ya. Jadi Prof begitu lah. Memang kalau full time lagi banyak assignment berbanding yang dikurangkan ke? Yalah, itu pandangan apa yang disebutkan oleh saudari Nurizah tadi. Sebenarnya jumlah assignment tu sama je. Sebenarnya mungkin tak terperasan sebenarnya. Sebab full time ni kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia banyak attend jawatan kuasa sana, dia ada banyak kurikulum dia sana sini tanpa dia sedari. Kadang-kadang dia menganggap itu sebagai salah satu cabaran. Tapi kalau dari segi proses pembelajaran dan juga assessment sebenarnya sama. Dan pelajar EPJJ ni contohnya ataupun jarak jauh ni, sebenarnya mereka tak perasan bahawa waktu mereka berkomunikasi dengan pensyarah melalui talian itu, apabila mereka menaip maklumat ataupun bahan-bahan tertentu, secara tak sedar mereka juga berkongsi assignment mereka itu tanpa mereka sedari. Jangan bandingkan, katakan siapkan satu kertas kerja dan sebagainya. Ya, itu memang satu assignment. Ya, tapi assignment yang lain tanpa kita sedari. Ya, tapi kalau pelajar full time tu, ialah bila di kampus itu macam-macam penuh aktiviti dia. Dan aktiviti co-curriculum tu banyak, sukan dia pun banyak. Kan, contoh-contohnya lah. Itu yang dia rasa cepat banyak penat tu kan. Jadi dia rasa penat yang sebegitu. Tapi yang orang kata yang mahal je tu, bagi pelajar EPJJ ni, mereka selama kalau katakan 10 semester ataupun 8 semester mereka belajar, 8 semester itu mereka melalui seperti internship, latihan industri tanpa mereka sedari. Sebab mereka lakukan tu harian. Dan mereka lakukan harian itu tanpa melihat, memastikan bahawa tidak berlaku kesilapan. Sebab mereka bekerja. Tapi kalau melakukan internship contohnya, yalah pelajar internship, kadang-kadang majikan pun kemungkinan lah ambil kisah lah budak ni baru belajar je. Kita tak ada serahkan dia tanggungjawab yang sebenarnya. Tetapi kalau yang bekerja ni, itu tanggungjawab sebenar. Kalau tak betul kena buang kerja nanti. Kan? So itu kelebihan lah yang saya nampak, yang kematangan yang wujud timbul oleh pelajar EPJJ ni lah. Lagi satu, Saudara Radhi, kalau kita dekat sepenuh masa, satu semester tu kita ada 7 hingga 8 subjek tau. Tapi kalau kita masuk ke dalam mode separuh masa ni, kita cuma akan ambil 4 atau 5 subjek je. Jadi kita tak ada rasa berat sangat. Jadi memang betul Prof cakap assessment assignment memang sama, tapi kita tak terasa beratnya sebab jumlah subjek tu tak sepadat dengan sepenuh masa, mode pengajian sepenuh masa tu. Dia macam tu. Sebab dipanjangkan tempoh masa je kan? Sebab dipanjangkan tempoh masa, betul-betul. Daripada 2 tahun setengah jadi 3 tahun kan? Betul. Jadi sebenarnya saya melihat bahawa mode pembelajaran yang berbentuk sebegini, dia tidak akan berhenti. Sebab kalau dahulu separuh masa ini hanya dilakukan menerusi EPJJ bagi mereka yang bekerja. Tetapi pada hari ini, apabila semua masyarakat kita terkesan dengan COVID-19 ini, semua sekarang ni belajar melalui talian secara ODL ke ataupun secara EPJJ ke, bertalian dan sebagainya, dan mereka seperti pelajar yang separuh masa ni. So jadi mereka dah biasa.
Jadi saya akan melihat bahawa pihak universiti hari ini dah perlu bersiap sedia untuk menerima permohonan permintaan tinggi untuk memberi ruang laluan alternatif kepada pelajar-pelajar masa akan datang ini. Ya. Itu pada pandangan saya lah. Makin ramai, in the future makin ramai akan PJJ secara part time. Dengan tu lebih ramai lagi mereka yang dah bekerja boleh belajar sambil bekerja. Alah, universiti pun satu hari akan menjadi kecil. Ya. Ada sebesar sekarang ni sebab pembelajaran dah berbentuk cara lain dah. Kemungkinan ya. Benar. Ya, kita kena ke arah masa depan lah. Baik Prof dan juga Izzah, terima kasih. Kita dah sampai setengah jam lebih bersama. Makin hujung makin panas depan ya. Perbincangan kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada Prof Azizul dan juga kepada Nur Izzah kerana bersama dengan Buah Bestari pada episod kali ini, episod 19. InsyaAllah kita doakan semua yang terbaik kepada Izzah, selamat next sem last kan? InsyaAllah. Okay, good luck good luck exam. Dan terima kasih kepada Prof. InsyaAllah semoga insyaAllah akan datang ada rezeki kita bersama lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia perbincangan kita yang mengenai PJJ, pengajian jarak jauh. Memang ada pro and cons, tapi kita lihat PJJ secara part time ni nampak adalah memberi satu kelebihan kerana ada boleh bekerja dan juga kita belajar sekaligus, dan ini memberikan satu pengalaman yang berbeza daripada kita belajar 100%, tapi setiap ni ada pro and cons. Yang penting individu itu sendiri kalau bersungguh-sungguh InsyaAllah lah boleh berjaya. Nampaknya itu saja Buah Bestari minggu ini. Saya Adik Masyarum. Jangan lupa like, share dan komen seri ke-19 ni dan follow semua platform GPS Bestari. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.